Assalamualaikum. Hai semua. Dalam tutorial hari ini, Umi nak share resipi kuih peneram atau kuih denderam. Kuih yang satu ni boleh tahan ramai peminatnya juga kan? Terutama masyarakat Melayu kita hari ni. Kalau pergi pasar malam, mesti ada jual. Makan panas-panas, rangup betul. Tapi kuih ni kira takut-takut jugalah kita nak buat. Sebab kalau salah bancuhan adunannya, kuih akan jadi keras macam batu. Jadi dalam tutorial ni, Umi nak sharekan dengan anda banyak tips-tips penting untuk dapatkan hasil denderam yang rangup di luar, cair lembut bila masuk mulut. Bahan-bahan yang diperlukan pun hanya 4 bahan je, dan selebihnya hanya perlu perap dan goreng. Tak perlu diuli beria-ia. Puas hati sangat dengan rasanya yang manis-manis berlemak dan lembut tu. Sesuailah buat makan santai-santai minum petang. Bahan utama yang diperlukan adalah tepung beras. Tepung beras ni ada banyak jenama dan yang Umi gunakan ni adalah cap gajah 3. Kalau nak guna cap teratai pun boleh je. Ramai yang dah cuba guna dua-dua jenis cap ni, alhamdulillah menjadi elok kuihnya. Seterusnya gula merah, Umi guna cap bintang ni. Nak beli yang timbang kilo pun boleh, tak ada masalah. Cuma pastikan guna gula merah ya, bukan gula Melaka. Dan Umi akan gunakan juga sedikit santan pekat dalam bancuhan tepung nanti bagi bangkitkan rasa lemak-lemak pada kuih denderam. Santan ni optional je, kalau tak nak letak pun tak apa. Sukat 250 gram tepung beras dan Umi dah siap-siap masukkan terus dalam bekas kaca besar gini. Sebab air gula merah yang dah siap dimasak nanti haruslah dimasukkan panas-panas dalam adunan tepung beras kita. Jom kita buat air gula pula. Satukan 190 gram gula merah, 80 ml air biasa dan 80 ml santan pekat. Santan kotak tadi Umi bancuh dengan sedikit air bagi tak terlalu pekat sangat. Sebab santan kara ni pekat kan. Gaulkan sekejap, kemudian barulah buka api. Campak 2 helai daun pandan bagi wangikan lagi bau air gula tu. Gunakan api sederhana besar. Masak sehingga gula larut sepenuhnya dan air gula tu mendidih 3 kali. Apa yang dimaksudkan 3 kali didih tu? Bila air gula dah menggelegak dan berbuih besar gitu, tutupkan api sekejap. Kemudian dalam 1 ke 2 minit nanti buka lagi sampai air gula tu menggelegak kembali. Ulang langkah ni sehingga 3 kali sekurang-kurangnya supaya molekul dan partikel dalam gula tu pecah. Itu rahsia bagi kuih denderam kita rangup dan rapuh. Tips ni pun Umi dapat dari peniaga yang dah lama jual kuih denderam ni. Alhamdulillah memang menjadi elok hasilnya, rangup dan rapuh kuih denderam Umi walaupun baru pertama kali buat. Dah 3 kali mendidih dan berbuih kasar gini, tutup api dan teruslah ditapis dahulu ya. Takut-takutlah ada benda asing seperti batu atau pasir ke kan. Dah siap tapis, panas-panas lagi tu, terus masukkan dalam tepung beras. Masukkan berperingkat, masukkan separuh dahulu. Kacau bagi air gula dan tepung bercampur sedikit. Mudah nanti kita kacau air gula dan tepung tu sehingga ia sebati ya. Kemudian barulah masukkan baki ke semua air gula merah yang ada. Terus gaul bagi air gula dan tepung betul-betul sebati dan adunan jadi bertali gitu. Doh ni panas jadi jangan diuli guna tangan ya. Pakai senduk kayu atau plastik untuk gaul adunan doh. Waktu panas memang adunan akan kelihatan lembek sedikit. Jangan risau, teruskan je gaul hinggalah doh tu jadi sejuk dan semakin bertali macam Umi tunjukkan tu. Gaul hingga doh jatuh bertali perlahan macam ni. Kira okey dah. Jangan digaul lama-lama, nanti doh makin keras. Bersihkan senduk dengan baki-baki sisa doh yang tertinggal tu. Tutup doh dengan kain atau plastik wrap macam Umi buat ni. Kemudian peram doh ni sekurang-kurangnya 6 jam ke atas. Dan sebaiknya peram semalaman di suhu bilik ya. Lagi lama diperam, lagi sedap, rangup dan naik cantik bila digoreng.
Okey, yang ini dough yang Umi dah peram selama 6 jam lebih sebab nak bagi air gula dan tepungnya tu betul-betul sebati dan bersatu mesra. Umi akan gunakan tangan je ya untuk menguli dan canai dough kita. Keluarkan dari mangkuk. Okey, kemudian alihkan atas silikon mat ni. Sebelum tu, boleh oleskan mat tu dengan minyak masak supaya mudah nanti kita nak menguli dan mencanai dough. Umi akan ulikan sekejap, bagi dough ni lembut sedikit. Mudah nanti kita nak canai dan terap. Kalau adunan agak keras, boleh tambahkan dalam 1 ke 2 sudu besar air panas ya. Tapi jangan lebih-lebih, nanti dough terlembek pun kuih tak akan jadi. Andai dough terlembek, jangan ditambah tepung ya. Nanti kuih kita akan keras macam batu. Dah lembut sikit ni, sebelum canai tu, alaskan dengan plastik. Umi guna plastik talam je ni. Nipis dan senang nak canai dough. Bagi nipis sedikit ya canai tu. Canai dough tu jangan terlalu nipis sangat dan jangan terlalu tebal. Agak-agaklah dalam tebal 1 cm gitu, kira ngam elok dah. Kalau tak nak dicanai gini, boleh je cubitkan dough tu sebesar biji guli. Kemudian tepekkan di tapak tangan, bentukkan ring dia kat tengah-tengah tu. Kemudian bolehlah digoreng. Ikutlah mana-mana cara yang anda suka. Macam Umi lebih suka cara ni. Lagi mudah dan senang untuk Umi. Dah siap canai ni, Umi terap je pakai acuan donat saiz yang paling kecil bagi membentuk kuih. Bagi Umi, cara ni paling senang dan cepat lah. Tapi apa-apa pun ikut cara dan keselesaan masing-masing ya. Dough yang dah siap diterap tu, terus angkat dan Umi letak di atas dulang yang telah dialas dengan plastik juga. Plastik tu Umi sapukan dengan sedikit minyak supaya mudah nanti kita angkat dough untuk digoreng. Umi terap dalam 6 ke 7 macam tu. Kemudian, jom kita goreng dahulu kuih denderam ni. Nanti kita sambung lagi terap. Untuk goreng kuih yang satu ni, pastikan minyak dah betul-betul panas dan goreng guna minyak yang banyak ya. Umi test letak lidi gitu, dah keluar buih-buih banyak pada lidi, maknanya minyak dah cukup panas. Kuali pun dah nampak sedikit berasap tu. Api jangan terlalu kuat, sederhana besar dah okey. Masukkan satu persatu kuih kita ya. Bila ngam minyak panas tu, kuih denderam ni akan laju dan cepat je timbul di permukaan. Bila dah timbul gitu, rajin-rajinkanlah balikkan kuih ni. Sebab api kuat, takut ianya hangus pula. Kuih ni tak perlu masak lama, dalam 1 ke 2 minit lepas timbul, bolehlah terus angkat dan toskan. Okey, ini Umi nak tunjukkan contoh ketebalan dough yang Umi dah canai tu. Boleh tengok dengan lebih dekat. Lebih kurang dalam 1 cm gini, kira okey dah ketebalan ni. Sambunglah goreng berapa banyak kuantiti kuih penderam yang anda nak. Cuma bila nak masukkan tu, letak satu persatu ya. Lepas yang satu tu dah mula nak timbul, baru masukkan satu lagi. Jangan goreng sekali banyak-banyak sebab kuih ni kena rajin dibalik-balikkan selalu dan kena cepat diangkat ya. Lepas dah keperangan gitu, kalau tak nanti terhangus dan potensi untuk kuih tu keras macam batu akan tinggi lepas kita siap goreng. Dough ni memang tahan lama ya. Paling sedap bila dough yang dah diperam 3 hari dan ke atas pada suhu bilik. Jangan diperam dalam peti ais sebab kita nak tepung dan gula tu sebati serta mesra bersama. Jika dough tak diperam atau kita peram sekejap saja tak lebih dari 5 jam, memang kuih kita akan rasa tepung semata.
Sebab gula merah dan tepung tu belum cukup masa untuk sebati mesra. Dough ni tahan 4 ke 5 hari pada suhu bilik. Lepas 6 hari ke atas, dough akan mula berkulat ya. Jadi lepas dari 5 hari tu, jika masih ada dough yang berbaki, barulah diletakkan dalam peti ais. Nanti nak goreng, keluarkan 1 jam awal, bagi dough lembut barulah digoreng. Senang kan, dough ni tahan lama. Kalau anda nak makan, barulah diterap dan goreng panas-panas. Lagi nikmat rasanya tau. Nak goreng tu pun pastikan minyak kena betul-betul panas, baru masukkan dough. Barulah kuih kita naik cantik dan rangup, rapuh, tak keras hasilnya. Yang ni Umi balik-balikkan guna chopstick je, senang. Tak pun boleh je pakai lidi sate. Mudah nak diangkat dan alihkan lepas siap digoreng. Okey, Umi nak peringatkan kembali tips-tips serta teknik-teknik penting dalam buat kuih yang satu ni. Yang pertama, gunakan gula merah ya. Kalau tak ada, jangan diganti dengan brown sugar atau gula Melaka. Sebab ia akan buatkan kuih kita merekah dan keras. Masak gula merah tu pula hingga mendidih dan meruap. Pastikan gula tu meruap berbuih-buih dan 3 kali didih sekurang-kurangnya. Rajin kacau, api biar sederhana je. Jangan sampai gula hangus. Okey, jika teknik masak air gula salah, ia akan beri efek pada kuih denderam kita ya. Kuih akan keras macam batu. Jadi pastikan teknik-teknik yang telah Umi highlightkan tadi diambil berat. Air gula yang masih panas-panas tu pula perlulah ditapis dahulu dan masukkan sedikit demi sedikit dalam tepung. Kacau hinggalah adunan dough jadi bertali. Maksudnya bila kita angkat senduk tu, ia jatuh cantik macam tali tapi perlahan je. Gula merah yang masih panas tu akan memasakkan sedikit tepung beras. Sebab itulah kita hanya goreng dalam beberapa minit je, dalam 1 ke 2 minit je. Kemudian tips seterusnya, dough kuih ni wajib diperap sekurang-kurangnya 6 jam pada suhu bilik sahaja ya. Tak perlu letak dalam peti sejuk. Lagi terbaik perap semalaman atau 3 hari ke atas. Lagi senang kalau kita bancuh dough malam, pagi esoknya tu kita terus goreng. Ini untuk kita pastikan tepung beras dan gula merah tu betul-betul sebati dan mesra bersama. Kalau tak, kuih akan rasa tepu, tepung ke lain, gula ke lain. Andai kata dough keras lepas kita peram tu, bolehlah tambah sesudu 2 air panas. Jangan terlebih air ya. 1 ke 2 sudu besar tu dah okey. Tengoklah dulu tekstur dough. Kalau dough dah okey, tak perlu tambahkan air. Just uli-ulikan sekejap bagi dough tu lembut. Kemudian dah boleh terus dicanai dan diterap. Kemudian tips yang terakhir, nak goreng tu kena pastikan minyak dah betul-betul panas. Nampak kuali tu dah agak berasap sedikit, barulah kita masukkan dough kuih denderam ni. Dan kena rajin balik-balikkan ya. Sekian sahaja tutorial cara-cara buat kuih denderam dan teknik-teknik penting Umi dah sharekan di sepanjang video ni. Jadi jangan lupa, jom cuba. Jumpa di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bel untuk notification. Assalamualaikum. Bye.